المستغفرين حفظه الله رحمه الله تعالى ومشاهدنا أجمعين ووالدينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita sambung kepada matan wasallallahu wasallama. Hari itu kita dah bahas berkenaan dengan wasallallahu. Ini selawat. Wasallallahu dan rahmat Allah. Wasallama dan salam daripada Allah ala sayyidina Muhammadin khatamin nabi, ke atas penghulu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup bagi segala nabi. Dan kita dah bahaskan berkenaan dengan as-salatu. Kata pengarang as-salatu iyal atfu. Atfun. Iaitu tambahan ataupun kelembutan, boleh juga. Thumma in kanat minallah, dan jika selawat itu kita nisbah daripada Allah Ta'ala, maka farahmatun, dia ialah rahmat. Itu syarah bagi ayat Quran surah Al-Ahzab tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Iaitu sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Selawat Allah itu ialah rahmat. Au minal malaikah, dan selawat malaikat itu ialah istighfarun, iaitu istighfarnya malaikat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pihak Nabi dan juga Rasul. Au minal adamiyyin, dan jika daripada sekalian anak Adam, fatadarru'un wa du'a'un, maka selawat daripada anak Adam, namun orang mukminlah, selawat daripada orang mukmin ialah tadarru'. Tadarru' makna merendah diri kepada Allah Taala kerana ketinggian martabat Nabi itu, dan juga doa, iaitu mendoakan Nabi, terutama kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekali kita selawat, maksudnya kita doa kepada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada baginda Nabi. Maka rahmat itu dapat limpah kepada kita. Assalamu maknanya at-tahiyyatu. Tahiyat. Salam ni maknanya tahiyat, iaitu pengucapan sejahtera. Pengucapan sejahtera. Dan salam Allah kepada Nabi ini, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, yang kita baca dalam tahiyat kan. Dan itu jugalah salam kita kepada sekalian Nabi, dan juga khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita dah bahas sikit tu, bahawa salam kita kepada Nabi itu khitab, dia menggunakan khitab anta. Itu dhamir, dia tu dhamir ka kan. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu mukhatabah. Mukhatabah ni makna ada duduk depan. Dia kata lagi diri kedua, itu ada duduk depan. Soalan ketika soalan tu ada Nabi duduk depan. Itu yang dibahas oleh ulama mereka, terutamanya Syekh Dr. tadi, satu kitab nama dia Muniyatul Muslim, dambaan bagi orang yang melakukan solat. Mana pengharapan kita bila kita lakukan solat tu untuk apa? Antara dia diajar dalam tahiyat itu kita mengingatkan kepada Nabi
Jadi bila kita bagi salam kepada Nabi itu sebenarnya Nabi jawab. Cuma kita saja yang Allah Ta'ala, kita tak sampai lagi pada tahap yang Allah Ta'ala bagikan dengar kepada kita, dengar jawab salam Nabi itu. Dan sampai tahap begitu, kita beramal soleh. Itu. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian As-Sayyidu man sada fi qawmihi. Apa makna sayyid? Iaitu man sada fi qawmihi. Atau man kasura sawatuhu. Man sada fi qawmihi ini maknanya orang yang terhormat dalam kaum itu. Itu dah sudah bahasa lah. Sayyid ni asal daripada perkataan sada, iaitu terhormat daripada kaumnya. Atau man kasura sawatuhu, iaitu orang yang berlimpah-limpah penghormatannya. Au jaishuhu, iaitu macam mana nak kata dia ni dihormati itu, antara dia iaitu ramainya dia punya tentera. Ramai tentera, makna bila contohlah kalau kita dalam tentera sendiri pun ni sudah bahasa kita nak kata sayyid tu. Ini makna dia sudah bahasa, iaitu orang yang terhormat, yang dipandang mulia dalam kaum dia, dalam puak dia. Macam kita puak Melayu, duduk di kampung mana contoh, orang hormat kita dekat kampung tu. Sebab apa? Kita orang belajar jodoh, sebagainya, ustaz balik dulu elok, contoh. Sebagai contoh lah. Jadi dia kisah kan tu. Ada sudut bahasa, dari sudut bahasa. Ataupun orang yang paling ramai pengikut. Sebabnya macam mana dia boleh dapat ramai pengikut itu, mesti ada credibility dia, ada hikmah dia, ada wibawa pada dia. Sebab tu orang mengikut dia. Ataupun orang bawahan dia ramai. Contoh ni macam tentera. Antara private dengan general, mana yang lebih punya? General lah. General di kawan satu batalion contoh. Ataupun mungkin satu regimen terus. Satu regimen batalion, tahu tak apa beza dia? Boleh cari Google lah. Apa beza regimen dengan batalion? Regimen, batalion, company, squad, sebagainya tu, atau istilah-istilah dan tu boleh cari. Apa perbezaan dia? General dengan colonel, mana lebih tinggi? General lebih tinggi. Contoh general, atas pada general, kalau kita kat Malaysia ni panglima dia panggil. Panglima tu besar lagi. Seluruh anggota tentera tu bawah tapak hati dia, itulah bawah pemerintahan dia. Panglima tentera, panglima ATM kan, panglima angkatan tentera. Bawah panglima angkatan tentera, kalau kat Malaysia kita, bawah panglima angkatan tentera tu dia ada panglima mengikut bahagian tentera. Panglima tentera darat, panglima tentera udara, kemudian Laksmana tentera laut. Tentera laut dia tak panggil panglima, dia panggil Laksmana. Itu pangkat-pangkat yang ada dekat Malaysia kita. Okay, baik. Semua tu dia panggil Sayyid lah tu. Tuan lah, tuan. Yang dihormati. Kalau perempuan Sayyidah. Au man tafza'u ilaihi nasu inda syada'id. Ataupun boleh juga dinisbahkan Sayyid itu jadi tuan ni, iaitu tempat mengadu. Orang akan mengadu kepada dia jika berlaku susah. Contoh ni macam Perdana Menteri. Sekarang ni kat Malaysia tengah pandemik COVID. Semua orang mengadu kat dia. Semua orang mengadu dekat dia, puas hati ke tak puas hati, semua mengadu. Contoh lah. Au al-halmul ladzi la yastafizuhu ghadabun. Ataupun boleh juga pada mana bahasa, iaitu sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut. Yang tidak, maksudnya tidak mudah menerima lah. Orang yang lemah lembut. Dia orang lemah lembut ni bukan mesti cakap lah. Itu bukan. Itu suara dia, sound dia tu slow. Speaker dia slow kan. Cakap lembut tu bukan mana mesti lemah lembut. Cakap slow. Ataupun lemah lembut tu bukan mesti jadi faham tak? Lemah lembut ni dari sudut agama ialah orang
yang paling payah marah. Bukan kerana dia tak marah, dia ada sifat marah tu ada. Kalau dia tak ada sifat marah tu, maknanya dia abnormal tu, dia bukan manusia. Faham tak? Dia tak normal je tu. Okay? Dia ada sifat marah, tapi sifat marah dia tu bukanlah yang menguasai diri dia, tapi sifat lemah lembut dia tu lebih tinggi. Itu. وقد اجتمعت هذه الصفات في نبينا صلى الله عليه وسلم. Subhanallah. Maka Syekh sebut kat sini segala sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, iaitu ketua bagi kaumnya, orang yang ramai pengikutnya, orang yang menjadi tempat mengadu jika orang berlaku masalah, mana orang ramai mengaku, masyarakat mengadu pada dia, orang yang berlaku sifat lemah lembut, marah dia tu tidak menguasai diri dia, lemah lembut dia lebih banyak lagi, pengampun dia, penyayang dia tu, tu. Jadi segala sifat tu semuanya ada pada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun, dan Nabi Muhammad, ada Sayyidina Muhammad kan. Muhammadun itu makna dia yuqalu fil asli liman kasura hamdun nasi lahu. Adapun pada asal yang disebut Muhammad ini ialah liman kasura hamdun nasi lahu, iaitu yang orang banyak memuji dia. Itu panggil Muhammad. Dia dari Mahmudun. Syekh Mutawalli Sya'rawi ada dekat dalam satu video tu, macam kita video. Dia syarahkan makna Muhammad dengan Ahmad. Apa beza Muhammad dengan Ahmad? Ada sudut terjemah sama, iaitu terpuji. Muhammadun pun yang terpuji, Ahmad pun yang terpuji, sama. Tapi apa perbezaan dia? Perbezaan dia, Ahmad ni hamdun minhu daripada dia, ila ghairihi, kepada yang lain. Itu sifat terpuji itu dari dia kepada orang lain. Adapun Muhammad ni ialah min ghairihi ilaihi, daripada orang lain kepada dia. Maksudnya orang banyak memuji dia. Dan Nabi kita dua-dua sekali. Sifat terpuji dia tu melimpah kepada orang, dan orang pun memuji kepada dia. Lepas tu nama Nabi kita terkenal di muka bumi, nama dia Muhammad. Di langit terkenalnya Ahmad. Apa hikmah? Hikmahnya di atas muka bumi manusia ni ramai memuji Nabi Muhammad, sebab tu disebut Muhammadun. Adapun di langit, mana dia dalam kalangan malaikat, tingginya martabat Nabi itu melimpah kepada malaikat. Nampak tak? Tinggi itu, tingginya martabat kepujian kepada dia, melimpah kepada orang itu. Minhu bila ghairi, itu Ahmad. Adapun Muhammad min ghairihi ilaihi. Itu ada disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Saya ingat lagi ayat ni dekat dalam ada satu, dia kan mengajar tafsir dekat Masjid Azhar kan, ada video. Video tu dia cari dekat dalam YouTube. Walaupun dengan musik juga. Dan kita tak sempat hidup zamannya dia kan. Kok ada video-video semua tu kita dengar. Dia syarah cantik. Betul, itu sudut makna bahasa begitu. Likasrati khisalihi al-hamidah, iaitu kerana banyaknya berlaku pada dia puji-pujian itu. Itu dipanggil Muhammad. Wa huwa huna alamun ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pun yang dimaksudkan di sini Muhammad itu ialah nama bagi Nabi kita. Itu satu isim alam. Isim alam. Isim alam ni makna dia apa? Satu kata nama lah, kata nama. Nama yang khusus bagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatimu, dan ada pun penutup tu khatamun Nabi kita, khatimu tu
Bisyirat ismil fa'il, dengan sirah isim fa'il. Khatim, iaitu al-mutammim. Mutammim ni iaitu yang pelengkap. Kalau dengan sirah isim sahaja, khatim itu dengan sirah isim, dia jadi cincin. Kalau isim fa'il, kamu tahu kan isim fa'il itu apa? Isim yang padanya ada fa'il kan? Dia terbit daripada situ. Maka dia ialah penutup dipanggil. Penutup. Bahasa terjemah bahasa kita penutup. Penutup kan fa'il, tapi dalam bentuk isim. Penutup. Perbuatan dia ialah menutup. Tutup pakai apa? Penutup. Itu terjemahan. Kalau antum ingat lagi anda pernah cerita benda tu, itu bisanya terjemahan apa? Terjemahan pada ini. Dewan Ismail bin Wan Abdul Qadir Patani. Kan dia terjemahkan sifat 20 tu. Kita belajar dalam umur akhir. Awal-awal dulu lah. Sifat kudrah, iradah, ilmu hayat, sifat ma'ani itu diterjemah dengan berkuasa, pendengar, perlihat, perkacau, pertahu, perhidup. Dia disebut per. Sebab apa? Dia datang daripada perkataan, daripada masdar yang isim fa'il tu. Dia jadi begitu. Menunjukkan kepada di situ dia tu sendiri ialah yang menutupi. Maksudnya yang mengakhiri. Itu dipanggil penutup, pengakhir, orang yang mengakhiri. Mutammim makna pelengkap. Terjemah bahasa kita pun guna pu gitu kan. Itu bahasa Melayu kita lah. Fa ma'nahu huna mutammimu jami'il anbiya. Itu makna yang dimaksudkan dengan khatamun nabi ini, yaitu penutup bagi segala nabi dan juga rasul. Fala tabtadi'u nubuwwatun nabiyyin ba'dahu. Maka tidak adalah nabi lagi selepas daripadanya. Itu selepas daripada nabi kita lah. Wa yajuzu an yakuna bi fathhi ta'i kama quri'a bihi ay al-alatil khitam. Dan boleh juga kita baca dengan khatim pun boleh, khatam pun boleh. Khatamun nabiyyin, al-khatamun nabiyyin pun boleh, al-khatimin nabiyyin pun boleh. Cuma lebih tepat dengan khatimin nabiyyin, khatim. Kalau khatam dia menunjuk kepada alat untuk khatam. Alat untuk khatam adalah alat untuk tempur cincin. Begitu. Okey. Wan nabiyyun jam'u nabiyyin. Perkataan nabiyyun ni, nabiyyun ialah jamak bagi nabi. Seorang nabi. Jamak dia nabiyyun. Wa huwa insanun. Apa ciri bagi nabi ni? Syarat dia insan, manusia. Tak jin jadi nabi. Hurun yang mereka, zakarun lelaki, salimun an munaffarin taba'an. Ni saya sebut. Nabi ni dia mesti manusia, merdeka, lelaki, dan selamat daripada perkara-perkara yang melarikan orang daripadanya. Selamat daripada tabiat-tabiat yang orang jadi jauh daripada terima. Contoh dia gila. Contoh kan? Orang gila bukan kita pasal-pasal kita sendiri pun tak berani. Nampak orang gila lalu kita pun lari. Tu. Jadi dia bukan gila. Kita nampak lalu ahli sihir. Kita pun lari. Contoh lah. Nampak dia buat tongkat. Buat datang helikopter depan kita pun kejar dia. Contoh dia datang kat kita pun lari. Ni contoh lah. Wa an dana ati abid.
Ini Ustaz tak dapat terjemahan macam mana. Siapa boleh tolong? Wa andana ati abin wa khana ummin. Ni Ustaz tak dapat terjemahan ni. Kau boleh tolong sikit? Yang faham Ustaz. Dana ati abin wa khana ummin. Uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi fa in umira bihi fa nabiyyun wa rasulun. Dan nabi-nabi ini diberikan wahyu kepadanya dengan adanya syariat dan tidaklah diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya. Fa in umira bihi, dan jika diperintahkan untuk menyampaikannya maka disebut sebagai nabiyyun wa rasulun. Ini pendapat yang masyhur lah, mengatakan Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan apa. Tapi kalau ikut pendapat yang lebih asah, terutama dalam Syekh Rahmatullahi kita, bahawa Nabi pun perlu menyampaikan juga dakwah, tapi menyampaikan dalam lingkungan yang terdekat dengan dia. Menyampaikan di lingkungan yang terdekat dengan dia, mana anak bini, jiran-jiran dia, itulah orang terdekat. Sebabnya kalau mereka ni tidak disuruh untuk menyampaikan dakwah, maka hilanglah sifat tabligh itu, sedangkan mereka itu sifat tabligh. Adapun Rasul dan perbezaan sebenar antara Nabi dan Rasul itu, yang pendapat yang lebih asah dalam Syekh Rahmatullahi kita ialah Rasul itu diberikan wahyu kepada dia dengan syariat hukum hakam yang baru, yang berbeza dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Adapun Nabi mengikut Rasul yang sebelum daripada dia. Tapi mereka semuanya, Nabi dan Rasul, diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada orang ramai. Bezanya Rasul ni kepada seluruh umat. Adapun Nabi dia kepada yang terdekat. Begitu. Wal munaffiru tab'an. Sini dia ada disebut. Dia ada disebut wal munaffiru tab'an. Syekh dia syarah dia punya terjemahan Nabi itu. Kal juzami wal barasi wa bi khilafil humma wa nahwiha. Adapun sifat yang munaffiru tab'an yang saya sebut tadi, iaitu sifat yang menjauhkan orang daripada dia. Contohnya juzam. Juzam ni apa? Sakit kusta. Baros, sakit sopak. Juzam ni kusta. Kusta ni dia sakit, kulit dia tu jadi hitam, kemudian melepuh, kemudian kulit tangan sendiri. Itu kusta. Kalau baros ni, itu sakit sopak. Sopak ni, mana kata, dia teruk lagi daripada kayak. Kalau biasa pernah tengok kayak kan, dia bertambuk, ada teruk lagi. Kulit dia tu jadi putih merah gitu. Itu baros. Itu sakit sopak. Mana penyakit kulit yang teruk lah. Bila penyakit kulit teruk macam tu kan, lagi daripada dia busuk. Adapun yang kena pada Nabi Ayub bukan tahap juzam, bukan tahap baros. Dia sakit kulit. Sakit kulit. Kata-kata sakit itu sakit. Tapi bukan sampai tahap dia berdakwah dengan orang sampai mengganggu itu. Tak gitu. Itu yang anda jawab tadi tu. Ada jawab dengan jawapan yang dijawab oleh para ulama lah. Antara dia Imam Bayhaqi tu. Dia khilafil humma, beza dengan demam. Demam ke sesemu ke apa sebagainya, batuk-batuk sikit ke, itu bukan sakit yang menjauhkan orang. Itu bukan sakit yang menjauhkan orang. Demam, Nabi kita pun demam. Malah demam panasnya Nabi kita tu lebih panas daripada kita di demam.
Sebabnya Nabi-Nabi ini bila mereka sakit mereka tu berkali ganda daripada orang biasa. Sebab mereka ni memang payah sakit, tapi bila sekali sakit, dia memang teruk. Tapi teruknya tu bukanlah melarikan orang. Itu malah orang lebih tidak mengikuti Nabi. Kan peristiwa Sayyidina Usamah bin Zaid pimpin Nabi. Jika Nabi bodoh, ayat Nabi juga kita Nabi biasa demam. Jadi sampai satu tahap Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Tapi bukannya Sayyidina Abu Bakar direct nak jadi imam. Okey, Nabi dah suruh jadi imam. Tak. Beradab lagi. Masih lagi tunggu Nabi keluar sampai tahap Nabi kata jadilah imam. Barulah Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Itu maksudnya bukanlah sakit yang menyebabkan orang tak peduli dengan dia. Wadana atul abi yani khisatuhu kaqaulihi hajjaman au zabbaran. Okey. Dana atul abi ni makna dia yang dimaksud sini iaitu dia mewarisi sifat-sifat ataupun pekerjaan buruh ataupun pekerjaan orang kasar, pekerjaan buruh. Maksudnya dia jadi tukang, macam Syekh kata di sini, iaitu dia jadi contohnya macam tukang tukang bekam orang. Atau pekerjaan tu kotor, main darah. Ataupun dia jadi tukang tutup sampah, zabalan, tukang tutup sampah. Nabi bukan begitu. Nabi dia takkan sifat macam tu. Dia gembala kambing. Gembala kambing bukannya main kotor. Wa khanal umi ni makna dia khianat pada mak. Khianat pada mak makna dia melakukan fuhsyuha wa zinaha, menzinai mak. Makna dia memutuskan nasab itulah. Nabi dia takkanlah lahir daripada zuriat yang terputus nasab. Makna bukannya daripada jalan zina. Dan sekalian Nabi, semua Nabi, semua Rasul yang Allah Ta'ala utuskan ada 124,000 Nabi, 313 Rasul, 25 Rasul yang wajib kita ketahui itu, semuanya mereka lahir daripada jalan perkahwinan yang sah, bukannya atas dasar zina. Wa makna, dan maknanya rahimallah, makna wa sallallahu wa sallama ala rasul ala sayyidina Muhammadin khatamin nabi, itu saya sebut ialah warahimallahu sayyidina Muhammadan khatamin nabiyyin rahmatan maqrunatan bita'zimi wa hayyahu. Iaitu rahmat Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup bagi sekalian Nabi, dengan rahmah, dengan kerahmatan yang maqrunatan, yang bersambung-sambung, bita'zim, dengan kemuliaan, dengan ketinggian martabat, wahayyahu, dan sepanjang hayatnya. Wa qala al-imam Rafi'i innal ma'na azzamallahu Muhammadan fid dunya bi ihla'i zikrihi wa idamati syar'ihi wa fil akhirati bi tashfi'ihi fi ummatihi wa ijzadi wa maswabatihi ataupun masubatihi wa ibda'i fadlihi li awwalina wal akhirina bil maqami mahmudin wa taqdimihi ala kafatil mu'minin. Ini kata Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ni siapa tu? Kepada Imam Nawawi. Guru kepada Imam Nawawi. Makna wa sallallahu wa sallama ala rasulillah ialah ta'zim daripada Allah Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Ta'ala mengangkatkan martabat Nabi kita dengan kemuliaan, mengingati dia, dengan ketinggian martabat orang yang mengingati dia. Makna dia Nabi ni sentiasa diingati di dunia, maksudnya wa idamati syar'ihi, dan jaga syariatnya, syar'ihi wa idamati,
fil akhirati, dan di akhirat pula Allah SWT berikan kepada Nabi kita ni kelebihan, iaitu dengan memberikan syafaat kepada umat, wa ijzali masubatihi, dan melunasi segala pengharapan, begitu. Wa ibda'i fadlihi li awwali wal akhirin, dan dialah orang yang terutama, maknanya yang paling atas sekali kemuliaan dia, baik kalau nak dibandingkan dengan umat yang awal atau umat yang akhir, Nabi kita is the first one. Itu maksud dia tu, bil maqami mahmudi, dengan maqam ini, dengan tempat yang terpuji, yang sangat terpuji. Wa taqdimihi ala kafatil mu'minin, dan keutamaan Nabi kita atas segala orang yang beriman, baik orang beriman daripada awal, daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kita, Nabi kita lah yang first. Itu maksudnya. Qala wa hazihi umurun an'ama Allahu biha 'alaihi walakin laha darajatun wa qad yaziduha Allahu ta'ala bi du'a'i shalli. Dan kata Imam Rafi'i lagi, dan semua perkara ini, iaitu ketinggian martabat itu ceritakan banyak ayat tadi tu, Allah SWT berikan nikmat dengannya ke atas kepada Nabi SAW. Tetapi semua ni itu ada darajatnya yang tersendiri, dan pertambahan darajat itu di sisi Allah SWT adalah dengan doanya orang yang berselawat. Begitu. Maka kita perbanyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dia kita buka pada soalan. Kenapa tak mampu nak larat sebenarnya ni? Ada yang boleh je lah. Sebabnya hampir setiap hari menguruskan, bukan hampir setiap hari, memang setiap hari pun menguruskan jenazah COVID. Kat Labuan di kepenatan tu memang sangat penat sebenarnya. Okay, sila. Ustaz, apakah kata hukumlah kalau kita berselawat, kita selawat tapi macam di tempat yang kata tak boleh lah, contohnya dalam tandas kita selawat ataupun di tempat-tempat maksiat kita berselawat, adakah apakah hukum kalau kita buat macam itulah, adakah dibolehkan juga selawat ataupun sebaliknya? Okey, ada dijawab oleh ramai yang berulama. Menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi di tempat yang dihinakan. Itu cerita kat situ lah. Maksud sama lah dengan selawat tu. Kan bila kita selawat kan sebut nama Nabi. Menyebut nama Nabi, menyebut nama Allah di tempat yang dihinakan, contoh macam dalam tandas, tempat maksiat, sebagainya itu, jika dia melakukan dengan sengaja dan untuk nak mempermainkan agama, maka dia itu kufur. Faham tak? Mana dia menyebut tu untuk nak menghinakan nama Allah, menghinakan nama Nabi, atau mempersendakan agama, kufur. Adapun jika bukan kerana tu tadi, dengan niat dia nak beramal tapi sebenarnya di tempat yang begitu, maka haram hukum dia. Ini yang berlafaz, yang berlafaz tu haram. Sebabnya dengan tadi itu menyebut. Berselawat tu mana menyebut kan, dengan lafaz begitu, itu haram. Adapun kalau sebut dalam hati itu harus. Benda dalam hati ni kita tak ukur, sebab dia di dalam. Kan? Yang jadi kufur ataupun haram tu tadi ialah berlafaz. Berlafaz dia sebut Allah. Contoh. Dalam tanah pula disebut Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam tanah. Dah sebut nama Allah, sebut pula nama Nabi.
dalam tanda pula tu. Soalannya dia nak mempermainkan agama, mempersenangkan agama, atau dia nak menghinakan nama tu. Kalau begitu dia jadi kuku. Tapi kalau dia kata aku nak beramal ni, haram hukum dia sebut situ. Nak beramal pun kena lah dengan kaedah dia, tak boleh dah semua lepas kita main ngadu kan. Sebab tu niat tidak menghalalkan cara. Yang jelas mana? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Fadlan. Ya, Ustaz. Silakan. Saya tanya yang saya maklum, bila mana dengar saja perkataan baginda ataupun Nabi, apa-apa yang berkaitan lah, yang sepatutnya ataupun diwajibkan untuk kita terus berselawat. Tapi yang masyarakat yang orang lain yang sedang faham kan, dia seperti macam sebut Muhammad SAW, baru mereka perlu sahut. Faham tak? Jadi macam mana tu? Yang mana yang betul ataupun salah dapatkan macam mana? Wallahualam. Apa yang adik cakap tu itulah yang realiti berlaku. Wakil yang berlaku dalam masyarakat kita, bila sebut nama Nabi disambung dengan sallallahu alaihi wasallam tu, baru dia nak sallallahu alaihi wasallam. Biasa begitu tak? Betul tak? Itu wakil yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi perkara tu mungkin kita sama-sama lah dakwah untuk betulkan. Untuk betulkan. Dia bukan kena tunggu dulu penceramah tu sebut sallallahu alaihi wasallam tu. Tetapi dengar saja nama Nabi tu. Kan bakhil dalam umatku salah seorang dia ialah yang mendengar nama aku, tetapi mendengar nama aku. Nabi sebut nama. Dia dengar nama aku tapi tak nak berselawat kepada aku. Itu yang bakhil. Maknanya dengar Nabi Muhammad. Walaupun dia sebut Nabi Muhammad saja, tak sebut sallallahu alaihi wasallam pun. Walaupun ceramah ataupun kuliah ataupun ustaz atau yang berikan talk kan, dia tak sebut pun sallallahu alaihi wasallam, dia sebut Nabi Muhammad ataupun sebut Rasulullah macam tu je. Kita ni sunat sambut sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kata tak sambut, adakah jadi hukum haram? Dia tak sampai hukum haram, tapi bakhil lah. Dia tak berdosa. Tak adalah berdosa kalau orang sebut Rasulullah kita tak sahut. Bila tak sahut jadi dosa haram sebab tak. Tu tak nampak tak haram, tapi dia jadi bakhil, iaitu khilaf kepada sunnah itu tadi. Khilaf kepada khilaful aula. Khilaful aula ni sebagai ulama hukumkan makruh, sebagai ulama kata kekalkan dia dengan sebutan khilaful aula. Tak apalah, itu khilaf perbezaan pendapatnya lah di sudut ulama, tapi tak sampai tak haram. Tak ada satu ulama pun sebut kata bila dengar nama Nabi tak selawat jadi haram, berdosa, masuk neraka. Tak ada. Tak pernah risau baca tu saya tak pernah. Tapi tak tahu lah kalau tu pernah dengar. Tu pernah dengar tu betul kalau orang tu. Itu apa jadi lah itu. Allahumma salli ala sayyidina. Ustaz, soalan lah insyaAllah. Soalan lah. Jangan itu orang lain nak tengok ni. Daripada saya. Ustaz, kalau dia katakan Sayyidina Muhammad bin Rasulullah wal Fadilah kan? Kenapa? Yang wasilah wal Fadilah, tempat yang paling mulia di kalangan para Nabi. Adakah maksud macam Ustaz boleh tahu saya tempat tu, maksud adakah bermaksud bahawa baginda Rasulullah dia takkan duduk bersama dengan umat dia di syurga ataupun macam mana?
Dan dalam doa tu kan, wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, tu kan. Doa selepas azan tu ataupun selepas qamat sekali pun. Sunat juga baca doa tu, boleh lepas qamat pun juga baca doa tu. Okey. Jawapan begini. Nabi duduk dalam syurga Firdaus. Yang masuk bersama Nabi duduk dalam syurga Firdaus tu ialah Nabiin, Wasiddiqin, Wasyuhada, Wassalihin. Yang direct ikut dengan Nabi tanpa hisab ada 70,000 orang. Dalam kalangan umat dia. Dalam kalangan umat dia lah. Cuma kita tanya balik lah. Sahabat Nabi saja pun dah 124,000. Saya rasa kita termasuk tak dalam golongan 70,000 tu. Agak-agak lah. Agak-agak. 70,000. Sahabat Nabi yang berjuang dengan Nabi, hidup mati dengan Nabi, dah 124,000. Kalau tolak kanak-kanak lah. Kalau kanak-kanak ada yang hidup bersama Nabi untuk baling begitu kan. Tapi belum balik masuk syurga. Tu pula. Betul tak kalau kita tengok ni kan. Subhanallah. Dah mereka pun 124,000. Kita ni 70,000. Dia 70,000 tu ikut Nabi. Direct tanpa hisap. Mana terus masuk. Terus masuk dalam syurga. Sampai hari kiamat tu. Lalu pada masa tu masuk syurga. Atau 70,000. Direct tu dapat. Tak kita termasuk lah. Sudahlah macam tu pula. Bila masuk ke dalam syurga, Nabi ni duduk syurga Firdaus. Dan syurga tu dia ada 8 pintu kan, ada 8 martabat syurga kan. Ada 8 tingkat syurga tu. Jadi tingkat syurga tu beza-beza. Dia mengikut makam, mengikut kedudukan, mengikut darjat keimanan seseorang tu. Islam semua masuk syurga, tapi beza dia darjat dia dalam syurga tu beza dia atas keimanan, tahap keimanan. Tahap keimanan Islam ya masuk syurga insya-Allah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa sebut kalimat tauhid la ilaha illallah masuk syurga. Ya betul. Islam masuk syurga. Tapi adakah di syurga yang mana tinggi, yang kesederhana, yang bawah? Betul. Maka di akhirat nanti Nabi akan duduk sama semua yang masuk bersama dengan dia di dalam syurga Firdaus. Adakah Nabi tidak mengunjungi syurga-syurga yang lain? Harus Nabi-Nabi ini mengunjungi syurga-syurga yang lain. Dan kita pun harus mengunjungi syurga-syurga yang lain itu juga. Tetapi rumah kita tak syurga yang dimartabatkan untuk kita tu. Begitu. Faham tak? Maksudnya kalau ada yang masuk syurga Adan kan, syurga Adan. Dia harus pergi ziarah syurga Firdaus, tapi dia kena beli rumah dia balik. Begitu. Orang syurga Firdaus nak pergi ziarah syurga Adan dulu. Syurga mana ada larangan, kan sebut dah tadi. Syurga mana ada larangan. Satu syurga boleh pergi syurga lain, tak ada masalah. Itu dalam syurga tu lah. Dalam sekitar syurga semua tingkat tu. Cuma martabat dia tu masuk dalam syurga tu mengikut dalam martabat masing-masing. Rumah masing-masing lah cerita dia. Rumah pembalasan masing-masing. Begitu. Ya? Yelah adik. Alhamdulillah dah start je belum. Okay. Yang lain ada soalan lain. Mungkin lah kot. Satu soalan lah. Soal ada nak tanya ke? Biasa dalam kelab pada ini akhwat jangan tanya. Ustaz, sebab mereka tak ada tanya, saya ada satu soalan yang kurang jelas lah. Cumanya keluar tajuk sikit yang berkenaan dengan kunut nazilah. Sebelum ni kira satu Kim macam Hakim kira disaranlah untuk menggunakan kunut nazilah
sempena dengan peperangan Palestin Israel yang sebelah hari tu. Dan sekarang dah berhentilah peperangan, cuma ada perang kecil-kecil lah. Lepas tu ada juga sebahagian yang diteruskan lagi lah kunut nazilah dalam solat maghrib dan sebagainya. So macam mana Ustaz kata kita nak faham lah kenal kunut nazilah? Sebabnya kalau solat asar dalam maghrib patutnya tak ada kunut, tapi orang buat kunut nazilah tu. So macam mana kita nak faham konsep kunut nazilah tu? Okey. Konsep kunut nazilah ni dibaca oleh Nabi pada mana-mana solat. Bukan semestinya solat fardu, solat sunat pun Nabi ada baca kunut nazilah. Sebab apa? Kerana keadaan genting. Perang, musibah, bencana, wabak COVID sebagainya lah. COVID ni pun kita orang baca kunut nazilah juga. Tapi kunut nazilah ni, okey gini, nak faham satu bab. Satu bab perkara lah bila kita sebut kunut nazilah. Adakah kunut nazilah ni mesti untuk perang? Tak, dia apa saja keadaan yang genting, ada tekanan kepada kita. Tekanan kepada umat Islam. Umum dia lah, secara umum ni kepada umat Islam. Maka diharuskan untuk baca kunut nazilah tersebut. Kerana permohonan kunut ni sebenarnya doa yang ada di dalam solat, yang dibaca di dalam solat. Dibaca di dalam solat. Okey. Dan asas pada kunut, tak kira lah kunut nazilah ke, kunut solat subuh ke, kunut solat witir ke. Asas kunut ni dua syarat dia. Pertama, mesti ada doa. Yang kedua, mesti ada sana, iaitu puji. Doa makna minta, kemudian sana, iaitu puji. Cukup dua ni, maka jadi kunut. Dan harus dibaca pada setiap kali kita solat. Terutamanya apabila dalam keadaan yang genting sekarang, malah ada pula arahan. Ada pula arahan, mana anjuran daripada pihak pemerintah. Jadi kita baca. Sejarah asalnya Nabi baca tu dalam perang. Ketika perang dan umat Islam ditekan teruk pada ketika tu. Perang pada zaman Nabi ni bukannya sekali perang tu habis satu hari itu, bukan. Nak jadi perang tu punca di berbulan-bulan, bertahun-tahun sebetulnya tu. Tekanan. Macam kita zaman kita sekarang lah. Nak berlaku perang antara orang Palestin dengan orang Yahudi tu kan. Dia bukannya tu berlaku yang baru ni je. Sebelum jadi ni pun sebelum ni pun berlaku perang lah. Dah lalu dulu ni daripada tahun 48 lagi, 1948 lagi start. Apa sekarang bayangkanlah berapa puluh tahun. Lebih kurang 80 tahun dah, lebih kurang 70 lebih tahun. 80 tahun lebih kurang lah. Jadi doa itu dibaca ialah untuk tujuan kita nak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas suatu hajat lah. Kalau untuk wabak ni, dalam kunut nazilah pada waktu solat tu, kita baca, adalah baca doa wabak tu, doa wabak tu. Allahumma rfa'anna al-bala wal-ghala wal-waba wal-ta'un wal-fahsya. Tu boleh tak baca dekat dalam solat, dalam bab kunut nazilah? Boleh tak? Dinamakan kunut nazilah di situ. Kunut nazilah tu tujuan dia ialah untuk mohon pertolongan, turunnya pertolongan Allah. Sebab tu nazilah tu turunnya pertolongan Allah Ta'ala kepada kita atas keadaan susah yang berlaku kepada kita. Terutama sekali apabila dalam keadaan umat Islam. Mana dia umum lah, secara umum dia kepada umat Islam, kepada umat Islam. Saudara-saudara kita sendiri kau baca di kunut nazilah tu. Jadi kunut nazilah ni dia bukan sekadar hanya untuk perang. Segala keadaan genting kita boleh baca. Dan pada setiap kali solat, tak kira fardu atau sunat, asal solat. Tapi bukanlah solat jenazah. Jenazahnya untuk silau lah. Dan dalam solat jenazah waktu baca doa kunut nazilah. Ya haji.
Allahu Akbar baca Fatihah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar baca Allahumma ighfir lahu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim a'da'ina ya. Padahal depan tu jenazah, kita betul lah. Okay, dia kena tengok pula solat dia tu. Jelas Wan Jelas Ustaz. Sebabnya saya adalah terbaca, juga adalah beberapa masyarakat yang menganggap kan dah habis perang selari, so kenapa perlu dibaca lagi lah. So saya kurang faham yang kat situ lah. Kayaknya kesimpulannya boleh kan baca kunut nazilah tu. Walau dah habis sekali tu. Perang Yahudi dengan Islam terutama di Palestin tu bukannya perang situ je. Dia perang tu bukan sebelah hari-hari tu je. Perang tu berpanjangan. Sampai Nabi Isa turun bunuh Dajjal dah tu habis. Faham tak? Perang dekat Palestin ni sampai Nabi Isa bunuh Dajjal. Sekarang ni Dajjal tak keluar lagi. Nabi Isa lagi belum. Imam Mahdi belum keluar lagi. Jadi perang tu, Malhamah Kubra tu belum berlaku sebenarnya. Jadi nak pergi pada Malhamah Kubra tu, berlakulah Malhamah Sughra. Jadi perang Malhamah Sughra tu tak habis lagi. Memanglah berlaku genjatan senjata hanya bererti tak berlaku perang. Masih berlaku perang psikologi, perang akbar, perang apa lagi, perang sarah juga ni kan. Masih lagi berlaku perang. Dan perang yang berlaku di Palestin itu bukan perang Palestin Yahudi Israel, tapi perang Islam melawan Yahudi sebenarnya. Itu sebenarnya hakikat perang yang berlaku tu. Cuma kebanyakan masyarakat Islam sekarang tak nak ambil part dekat situ. Sebab apa? Dia faham itu isu Palestin, itu bukan isu aku. Dia bukannya isu agama, dia isu negara. Nasionalis dia punya, nasionalisme punya, nasional punya isu. Dia bukannya Islam punya isu. Itu masalah. Padahal itu isu Islam. Isu kemanusiaan, isu agama sebenarnya. Ini isu agama. Dia puncanya bayangkanlah macam kita tengok. Kan pada 27 Ramadan, sebelum 27 Ramadan, sebelum berlakunya Hamas tembak roket tu, apa punca cerita sebenarnya? Punca cerita sebenarnya, mereka berkumpul solat tarawih kan dekat dalam Masjid Al-Aqsa. Sebelum daripada tu berlaku orang Yahudi ni dia nak ambil kampung, dia nak rampas kampung Syekh Al-Jarrah tu. Padahal dalam perjanjian tahun 64 kalau tak silap, tahun 78 selepas perang Yom Kippur. Lepas perang Yom Kippur, sebelum tu perang 6 hari, Yahudi ni dapat tawan Sinai. Dia buat tembok tu, tembok Sinai sebagainya tu. Jadi negara Yahudi tu besar, bukan macam sekarang kita besar lagi. Sinai tu jadi pihak Yahudi punya. Lepas tu dilawan balik oleh Nur Sadat pada ketika tu. Nur Sadat tu Jabal Tasri, Ustaz ingat dah zaman ketika tu. Jadi berlaku perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur orang Arab menang. Maka orang Yahudi ni pun jadi takut pada ketika tu, buat perjanjian. Start daripada situ, buat perjanjian dia daerah Terbing Barat sekarang dan juga daerah Gaza itu tempat kawasan Islam. Yang lain tu semua tempat tanah haram Yahudi ya. Tapi dia sebab perjanjian tu tahun 78. Kemudian Baitul Maqdis tu sendiri, kota Jerusalem itu menjadi international territory. International territory ni maksud dia apa? Yahudi pun tak boleh claim, Palestin pun tak boleh claim. Di international territory. Okay. Kemudian di Jerusalem Timur itu tempat perkampungan orang Islam. Di Jerusalem Barat itu tempat perkampungan orang Yahudi.
Baitul Maqdis tengah-tengah tu, Masjid Al-Aqsa tengah-tengah tu, Baitul Maqdis tu, itu international territory. Itu perjanjian dia. Tapi sebenarnya sekarang ni siapa yang langgar perjanjian? Orang Yahudi langgar perjanjian. Dia nak pergi ambil tanah orang Islam yang ada dekat Jerusalem Timur tu, dekat kampus Syekh Al-Jarrah tu, salah satu lah, banyak lagi kampus itu. Ada salah satu dia Syekh Al-Jarrah, sebab Syekh Al-Jarrah paling dekat dengan Baitul Maqdis, ada paling dekat dengan Jerusalem Barat. Yang mana Jerusalem Barat ni tempat perkampungan orang Yahudi. Dia nak ambil juga yang tu. Jadi dia dah langgar ni. Dan perjanjian tu 78 tu, sehingga Ustaz lupa tahu tu. Tu boleh tengok kan. Lepas perang Yom Kippur tu perjanjian tu. Jadi apa yang dibuat oleh orang Islam, tak puas hatilah orang Yahudi rampas tanah dia. Jadi dia buat demo dekat Masjid Al-Aqsa selepas daripada solat tarawih. Tapi Yahudi ni masuk bawa tentera. Itu masalah. Padahal Masjid Al-Aqsa tu international territory. Bila international territory, mana boleh bawa masuk tentera dalam tu? Orang Islam pun tak boleh bawa masuk tentera dalam tu. Kalau ikut perjanjian tu, orang Yahudi pun tak boleh bawa masuk. Ni dia bawa masuk tentera. Bila dia bawa masuk tentera, dia nak leraikan muzaharah tu kan, demonstrasi tu. Dia nak leraikan demonstrasi tu, dia guna cara kekejaman. Jadi orang Islam lagi tak puas hati ya. Itu yang Hamas dekat Gaza, dia bangkit. Kalau kau tak keluar, warning dia, suruh tentera Yahudi itu keluar je daripada Aqsa. Sebabnya dah janji dah, Aqsa tu international territory, masuk mana boleh mengaku bawa tentera dan sebagainya. Itu dia dah jadi conquer. Itu isu dia. Sebab tu Hamas dekat Gaza, dia buat pengumuman. Dan Abu Ubaidah tu dia buat pengumuman. Ini dia zaman Islam. Nak perang bukan main tembak dulu, betul mengaku. Aku dulu siap. Buat press conference lagi. Aku bagi masa 24 jam dengan. Kalau kau tak keluar, bawa tentera ni, gundurkan tentera daripada Masjid Al-Aqsa tanpa tembak pakai roket. Dia tak keluarkan juga. Mana tentera tu masih ada lagi dekat dalam Masjid Al-Aqsa. Tahan, tutup, tak nak bagi orang Islam solat sebagainya. Itu yang berlaku pada 27 Ramadan tu. Maka lepas daripada itu, Hamas pun tembak tanpa roket. Sebab dia dah sebut jelas. Keluar. Sebab kawasan itu international territory. Mana boleh claim, mana boleh conquer. Mana boleh conquer macam tu. Jadi, tembaklah. Itu yang berlaku perang. Berpanjangan pula sumpah tu. Berpanjangan tu macam mana? Bila dah tembak daripada Gaza, ada pula Tel Aviv dah kena, Ashdod dah kena, Ashkelon dah kena. Ada kapal tentera Yahudi tu pun ada kena tembak pakai roket kan, kena sampai kat tepian ni. Walaupun tak hancur, tak meletup pun, tapi kena. Bila kena tu, Yahudi pun balas balik. Dia buat serangan udara, tembak kat Gaza, bukan tembak Semi Barat, dia tembak Gaza. Kan ada bangsa Puri tu. Kalau ikut bangsa Puri tu sebenarnya salah satu antara dana lah yang nak bina bangsa Puri itu Indonesia lah sebenarnya. Ada tembak tu bukan yang paling tinggi dekat Gaza tu, bangsa Puri tu. Bila dia tembak, lawan balik. Itu yang lawan tu. Itulah sebenarnya yang berlaku dalam isu itu. Tapi bila pergi pada news, ini cerita ni, dia tak pernah kaya ini cerita kita habis. Macam-macam gini cerita lah. Cuma kita dalam buat doa kunut nazilah tu, kita beri doa. Itu tak ada usaha. Sampai sekarang itu. Boleh seorang baik solat seorang-seorang, baik solat jemaah. Ini masalah. Dan bagus lagi, kita doa sekarang ni juga untuk kenaan dengan wabah. Kita buat dua sekali. Allah Ta'ala ala. Saya cukuplah pakai dah tu dulu. Untuk pun kita dah tutup kan kisah Yerusalem ni kan. Kisah perang antara Yahudi dengan Islam ni. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah Ta'ala supaya perkara ini Allah Ta'ala angkat daripada kita. Dan perkara tu Allah Ta'ala memang turunkan kepada kita, takdirkan kepada kita untuk menguji kita. Berikanlah kesabaran dan berikanlah jalan keluar kepada kita atas perkara ini. Allah Ta'ala alam. Maaf kata tak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'ala bima
ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا فقه لنا وقربت لنا في ديننا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.